berkenaan dengan application. Jadi saya intro dulu berkenaan dengan application. Application of application of differential equation untuk SN025 ada beberapa bentuk saja yang kita akan sentuh. Yang pertama berkenaan dengan population growth. Dan population growth ni pun yang simple population growth, di mana constant growth rate saja yang kita pertimbangkan. Contoh, kalaulah bilangan penduduk tu kita kata Y. Jadi, simple population growth kata kadar pertambahan bilangan penduduk adalah berkadaran dengan bilangan penduduk. Kalau bilangan penduduk ramai, kadar pertambahan pun tinggi. So, kita tulis macam ni. Proportional kepada bilangan population tu. Bila kita buat proportional macam ni, untuk memudahkan pengiraan, kita akan buat dalam equation. Bila buat dalam equation, kita akan letak constant. Dia berkadaran, tapi ada pemala dia. Alright, ini kalau simple population growth. Yang pertama. Yang kedua, application kita ada radioactive decay. Radioactive decay pun sama. Kadar perebutan radioaktif adalah berkadaran dengan jisim sesuatu bahan. Contoh, katalah N tu jisim bahan. Jadi kadar perebutan, kadar DNDT lah. Okay? Dia berkadaran dengan jisim tu. Tetapi radioaktif decay, radioaktif dia mereput. Maknanya jisim tu asalnya banyak dan dia akan menyusut. Jadi bila menyusut, kita letak tanda negatif. And again, untuk calculation, kita akan bentuk equation. So, kita akan letak constant. Dan yang seterusnya adalah Newton's law of cooling. Okay, Newton's law of cooling. Jadi ini pun sama juga berkenaan dengan suhu. Kadar suhu tu lagi tinggi lagi tinggi suhu, lagi tinggilah kadar dia. Jadi kita tulis d theta dt berkadaran dengan suhu. Samalah macam radioactive decay. Cuma disebabkan Newton's law of cooling, dia cerita tentang penyejukan. Dia bukan cerita tentang pemanasan. Jadi, ini menunjukkan bahawa suhu tu akan berkurang. Suhu tu akan semakin berkurang. Dia akan semakin menyejuk. Asal dia panas, dia akan berkurang menjadi semakin sejuk. Jadi, apa beza dengan radioactive decay? Bezanya adalah, kalau radioactive decay, bahan tu menyusut, habis terus, langsung, tak ada. Tapi Newton's law of cooling, kalaulah kata, ini awak buat benda ni hari-hari. Katakanlah awak panaskan lauk pada suhu 200 darjah Celsius. Kemudian, awak letak contohnya ayam lah. Awak panggang ayam 200 darjah Celsius, kemudian awak letak dekat suhu bilik. Awak letak atas meja makan. Jadi, ayam tu akan menyejuk. Akan menyejuk. Adakah sampai sehingga suhu tu jadi kosong? Tidak. Penyejukan, dia akan berhenti apabila suhu objek tersebut
sama dengan suhu sekeliling. So di sinilah beza dengan radioactive decay. Jadi kita tak boleh letak theta saja macam radioactive decay. Kita akan tulis theta tolak A. Dia sampai dekat satu nilai and dia akan stop. So ni beza dia. Tapi bila nak tulis balik dalam bentuk equation, kita tetaplah tulis negatif K theta tolak A. Macam tu. Okey, dan yang keempat tu berkenaan dengan elektrik. Yang ni dia tak tentu. Kita tengok macam mana yang diberi oleh soalan. Soalan selalunya akan bagi equation lah untuk awak. Tapi yang nombor 1, 2, 3 tadi, awak kena build up the equation on your own. Okey. Sekarang barulah kita boleh tengok soalan tutorial nombor 7. Soalan tutorial nombor 7, dia kata ada satu bahan, ya, ada satu bahan. Dia soalan nombor 7. Dia kata a radioactive isotope. Jadi bila dia kata radioactive isotope, maknanya kita dah tahu dah. Ini adalah case radioactive decay. Bila radioactive decay, kita akan nak guna huruf apa? Huruf M. Katalah huruf M. Tak kisah guna huruf apa pun tak apa. Kita akan guna dm dt equals to km. Kalau guna Q, dq dt sama dengan kq. Tapi ni tak cukup. This is dk. Bila dk mesti ada tanda negatif di depan. So boleh guna mana-mana huruf, tak ada masalah langsung. Ya. Katalah saya guna M. dm dt sama dengan negatif km. So kita akan guna yang ni lah untuk menyelesaikan soalan ni. So kita baca info dulu. Info kata a radioactive isotope has a half-life of 16 days. So dia bagi half-life dia 16. Kemudian dia kata given after 30 days, bila T sama dengan 30, M dia 30 gram. T dia 30 days. Jadi di sini membawa maksud pada T sama dengan kosong, iaitu permulaan, tidak diberi apa-apa nilai. So saya tulislah M0 je. Sebab kalau tak ada nanti susah. Tak M0. Nak letak X ke, tak kisah, boleh je. Any variable. Habis tu, apa fungsi half-life ni? Half-life ni maksudnya apa? Maksudnya bila T sama dengan 16, jisim tu menjadi separuh daripada original mass. Jadi original mass tadi yang mana M0 ni lah. Ni bila separuh, 1/2 M0. Sekarang kita dah ada maklumat. Jadi kita boleh start calculating. Ya. Saya tulis balik ya. dm dt sama dengan negatif km. Soalan diminta find the original mass. So dia nak yang ni. Maksudnya apa? Maksudnya kita memang nak kena solve lah. Ya? Solve M. Nak cari M. Bila nak solve M, this is differential equation. Ada dm dt ni. Jadi kita akan menggunakan pengetahuan kita dalam differential equation. Jadi awak tengok ni, kita dah tahu dah dia ni mestilah separable. Ya? Separable. Jadi saya pun separate. dm ni, sebab dm duduk di sebelah kiri, jadi saya akan bawa M ke sebelah kiri juga. Yang lain saya bawa ke sebelah kanan. And then saya pun akan integrate both side. Ya. So 1/M, kita dapat ln M. Ln M constant, kekal, nothing to do with constant, and integrate dt, 1 dt, kita akan dapat T. Selesai integrate, don't forget to put C. Okay. So dalam lecture awak, dia simplify lagi ya. Ini ln, so kita simplify dia sebagai M
Kita ubah daripada bentuk log kepada bentuk eksponen. Kalau tak nak pun boleh, no problem at all. Dia tak ada masalah pun awak nak guna log atau awak nak guna eksponen, bentuk indeks atau bentuk log. As long as awak boleh solve apakah original mass, tak ada masalah. So ada banyak sangat kaedah boleh digunakan. Cara mana satu yang awak rasa selesa. Negatif KT tambah C. Jadi disebabkan ini bentuk indeks, E kuasa negatif KT, saya tulis dalam bentuk E kuasa C. Ini bentuk darab, ya. E kuasa C ni, E is constant, C also constant. Jadi untuk memudahkan penulisan, ya, berdasarkan lecture, digantikan dengan satu saja constant. Tak nak guna E, tak nak guna C, diguna A. Satu constant yang baru. But if awak rasa selesa dengan E kuasa C, silakan, no problem. Okey. Katakan saya gantikan dia dengan A, ya. Right. Sekarang kita dah ada equation. Kita akan substitute info yang diberi. Yang pertama, when T equals to 0, M equals to 0. M equals to M0. Yang tadi, ya, yang tadi. Ini tadi, ya. Okey, masukkan dalam equation yang kita ada. Jadi, apa kita dapat? Kita akan dapat M0 sama dengan A E kuasa K darab kosong. Ini maksudnya A E kuasa kosong dan maksudnya A adalah M0. E kuasa kosong is 1. Jadi, kita salin kembali nilai M0 ni, masukkan kembali dengan kita substitute. Kita tak tulis lagi A, tapi sekarang kita tulis M0 E kuasa negatif KT. Alright. Then, kita masuk pula the next info when T equals to 16. When T equals to 16, M dia is 1/2 M0. Tengok balik yang tadi, ya, saya tunjuk. This one. Iaitu half life dia, ya. Saya masukkan setengah M0 sama dengan M0 E kuasa negatif KT. Jadi M0 kedua-dua belah. So saya potong setengah E kuasa negatif KT. Jadi kita sebenarnya ada dua constant, ya. Constant A yang kita dah dapat tadi. Dan kita ada lagi satu constant iaitu constant K. Sekarang kita nak cari constant K pula. Okey. Macam nak cari K sebabkan ni eksponen. So saya logkan kembali. Saya dapat log 1/2 sama dengan negatif KT. Jadi T tadi 16, ya. Gantikan dengan 16. Jadi saya dapat K negatif K sama dengan 1/16 ln 1/2. Saya boleh disebabkan formula dia adalah M sama dengan A E kuasa negatif KT. Jadi saya cari negatif K, saya tak cari K. It's up to you. Boleh je. Buatlah mana-mana satu, ya. Dan sebenarnya ini pun boleh disimplify lagi ni. Ni sebenarnya boleh simplify. Boleh jadi ln 2. Ikut kemampuan awak dalam bidang log. Katakan saya ambil yang ni yang paling simple lah. 1/16 ln 1/2. Jadi saya masukkan balik dalam formula. A is M0. E kuasa
1/16 ln 1/2 dan semua ni darab dengan T. Saya letak dekat depan. T/16 ln 1/2. Okay, this is M. Sekarang saya nak gantikan. When T equals to 30, M equals to 30. Jadi saya masukkan 30 sama dengan M0 equals 30/16 ln 1/2. Okay. So 30 per okay, saya tunjuk apa ni, sebenarnya kan E kuasa 30/16 ln 1/2 ni sebenarnya adalah menggunakan hukum log, dia adalah 1/2 kuasa 30/16. Ingat tak kalau kata kita guna hukum log? Jadi M0 sama dengan 30/1/2 kuasa 30/16. Ya. Jadi kita tengok 30 bahagi dengan 1/2. 0.5 lah senang. Kuasa 30/16 kan? 30/16. Okay. So kita dapat 110.040. Jadi saya tulis balik. (110.040 gram). So done. Kalaulah kata kita lemah berkenaan dengan apa eksponen log semua ni, okey, tak apa. Saya ambil balik di sini. Saya ambil balik daripada K ni. Lemah lah ni sebab ada ln apa semua kan. Okey, saya tulis balik di sini. Negatif K saya tu adalah apa tadi? 1/16 ln 1/2. Okey, saya tunjuk Negatif K tu adalah 1/16 ln 1/2. Jadi kalaulah kata awak tak boleh nak guna hukum log macam saya buat, jadi kita terus cari nilai je di sini. 1/16. 1/16. Kemudian ln 1/2. Okay. So, kita dapat negatif 0.0433. Ingat negatif 0.0433. Negatif, saya dapat negatif K ni adalah negatif 0.0433. Alright. Jadi, kita pun masuk M sama dengan M0 E kuasa negatif KT kan. Jadi, M0 E kuasa negatif K kita adalah negatif 0.0433 T. Okey. Yang ni mungkin awak selesa sikit. So, when T equals to 30, M is also 30. So, kita pun ganti 30 equals to M not E to the power of negative 0.0433 times 30. Okay. So, jadi M not sama dengan 30 kali dengan E kuasa 0.0433 kali 30. Sebab apa dia jadi positif sini? Ini kan negatif, maknanya dia per. Per saya turun bawah. Kalau kata, okey, keliru. Tak apa, keliru kita buang.
Kita buang, kita tulis macam biasa je. So 30 bahagi dengan E kuasa negatif 0.0433 kali 30. Okey, mari kita cuba. Okey, jadi tadi 30 bahagi dengan E kuasa negatif 0.0433 kali dengan 30. Tutup. So dapat 109.968. Jadi dia memang akan lari lah. Kalau awak ambil yang ini awak ambil lebih banyak lagi titik perpuluhan, awak akan dapat jawapan awak lebih hampir dengan 110. Ya. Jadi biasakan jangan bundar terlalu awal. Katakan, tengok ni saya ambil 0.0433 216 9. Kata ambil saya 217 lah. 217 saya bundarkan kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempat perpuluhan. So saya akan dapat 110.0489 dan seterusnya. Okey? Macam itulah. Ya. Jadi menggunakan apa sekalipun kita kita akan dapat nilainya lebih kurang. Cuma kalau kita bundar terlalu awal, jawapan kita akan lari. Jadi kalau boleh untuk SM025 jawapan hendaklah diberi sekurang-kurangnya 3 significant figure. Jadi seelok-eloknya sewaktu awak buat calculation, awak bundar paling kurang 4. Jangan ambil 3 lagi. Ya? Sebab kalau awak ambil 3, takut nanti jawapan awak tidak sejitu yang sepatutnya. Macam yang saya buat tadi. Saya dapat 109 sebab saya bundar awal kepada 3 angka berarti. Jadi awak nampak ya kenapa pentingnya jangan bundar awal. Okay, that's all for today. Thank you.